Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada panel kita, Dr. Muhammad Widus dan jurubahasa isyarat kita Hafiz Rumandam. Baik, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Ilahi atas yang kurnianya dapat kita bersama-sama dalam program pagi ini, leksi tafsir Permata Nusantara. Baik, insyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, eloklah kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan panel kita Dr. Muhammad Widus untuk memulakan perkongsian tafsir pada pagi ini insya-Allah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihi al-aziz Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qailu fi hadisihi syarif taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-habib al-syafi' ar-ra'uf ar-rahim alladhi akhbara ar-rabbih anna lillahi ta'ala fi kulli nafasin mi'ata alfi farajin qarib. Allahumma agnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka ya Allah. Wa salli wa sallim ala ashabihi wa salli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, terima kasih kepada pengerusi moderator Atika Azhar dan saudara saya yang handsome selalu Hafiz Rumandam. Rumandang ini apa maksudnya? Kau punya nama keluarga ke atau nama family? Rumandang tu nama ayah saya. Oh, Masya Allah. Engkau ini Melayu apa? Jawa, Bugis ke atau? Jawa. Ayah keturunan Jawa. Oh, keturunan Jawa ya. So, Rumandang dalam bahasa Jawa apa maksudnya? Tak pernah tanya lagi ke ayah apa maksud Rumandang. Oh, kena balik tanya tu. Orang Jawa itu tak suka bukan suka-suka nak bagi nama, pasti ada maknanya itu ya. Filosofinya dalam tu. Macam nama saya Melayu Bugis, Sempo. Sempo itu ada maknanya dalam bahasa Bugis. Sempo itu maksudnya pemurah. Oh, Karim. Saya tak lupa juga menyapa kepada partisipan pecinta tafsir dimanapun mereka berada melalui platform online ini. Jumpa lagi kita pada episod kedua, yang mana pada episod kedua ini kita akan membahaskan metode penulisan tafsir Permata Nusantara oleh saya sendiri. Saudari Atika yang mulia boleh menampakkan di skrin.
Ya, Atika boleh baca ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi ini, metod taksir permata Nusantara. Penulisan taksir ini sudah bermula sejak 2 tahun lagi. Namun kesungguhan dan keazaman untuk melahirkan karya taksir baru tersematkan dalam jiwa pada bulan Ramadan tahun ini, tepatnya pada 17 Ramadan 2020, bertepatan dengan tarikh nuzul Quran. Sejak itulah kerinduan menghasilkan karya taksir bertahta di hati. Oleh itu, hampir setiap hari ketika bangun daripada tidur pada sepertiga malam terakhir, taksir ini mengambil masa penulisannya sebanyak 3 hingga 4 jam sebelum solat subuh. Dan ada masanya penulisan taksir dilanjutkan selepas solat subuh sekiranya tidak ada keperluan dan kewajipan mengajar di kampus pada waktu pagi. Ya, jadi penulisan tafsir ini sebenarnya sudah bermula awal-awal lagi. Ya, tetapi keinginan yang kuat dalam hati untuk betul-betul memberikan fokus dan perhatian kepada penulisan tafsir ini itu bermula pada bulan Ramadan tahun lepas ya, 2020. Jadi ketika nuzul Quran itu 17 Ramadan, disitulah saya rasa dorongan dari dalam hati itu kuat. Ya, seolah-olahnya ada panggilan ya. Dari dalam hati itu, wahai Muhammad, sudah saatnya engkau fokus kepada penulisan tafsir. Jadi saya pun tak boleh melawan ya kata hati saya, sebab kalau kita lawan kata hati itu biasanya kita jatuh sakit ya. Dan apatah lagi ini adalah maksud ya yang baik. Jadi aku ikut je kata hati aku. Jadi dari bermula pada bulan Ramadan tahun lepas, ya sebelum subuh itu sepertiga malam saya memang allocate time itu 3 sampai 4 jam aku menulis tafsir ini ya. Dan ada masanya sampai pagi kalau tak ada beban mengajar di kampus, saya sampai kadang 5 jam, 6 jam macam tu. Okey, boleh lanjut. Kenapa taksir ini dinamakan taksir permata Nusantara? Terlalu banyak alasan di sebalik penamaan ini. Antaranya adalah kecintaan penulis kepada batu-batu permata yang sungguh sangat menakjubkan reka bentuknya yang alami. Atika, gambar Atika tidak nampak di skrin, begitu juga Hafiz. Oh ya. Mungkin ini tadi ke, okey baik. Okey. Ya nampak dah. Saya ulang semula. Kenapa tafsir ini dinamakan tafsir permata Nusantara? Terlalu banyak alasan di sebalik penamaan ini. Antaranya adalah kecintaan penulis kepada batu-batu permata yang sangat menakjubkan reka bentuknya yang alami, warna naturalnya yang menyejukkan hati serta kandungan mineralnya yang unik. Justeru, sebahagian batu permata mempunyai khasiat tertentu dalam ilmu perubatan. Menurut Aristoteles, yakut adalah batu mulia yang dipercayai berkhasiat mencegah jangkitan maut hitam iaitu Black Death yang dikenali dalam hadis sebagai taun. Yakut mempunyai sifat panas dan kering. Jenis yakut yang paling baik adalah yakut merah. Ia berkhasiat mencegah pendarahan. Sesiapa yang memakai kalung daripada yakut atau memakai cincin yakut, maka ia akan terhindar daripada jangkitan taun. Tanah Melayu pula di Nusantara ini terkenal dengan kandungan mineralnya yang kaya yang terzahir melalui mutiara dan kepelbagaian batu mulia yang dimilikinya. Bagi peminat batu mulia, yakut, batu rubi, zamrud, batu firus atau fairuz, batu safir warna biru, kecubung dan seumpamanya adalah jenis batu mulia yang sebahagiannya ada di bumi Nusantara ini. Penamaan tafsir ini dengan tafsir permata Nusantara turut menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada bumi Nusantara ini
yang dikurniakan kepada hamba-Nya yang hidup di belahan Asia Tenggara. Di samping itu, terdapat beberapa karya ulama terdahulu sama ada dalam bidang tafsir mahupun bidang lain yang membawa nama Al-Durar yang bermaksud permata. Sebagai contoh, dalam bidang tafsir terdapat 6 Al-Durar fi tanasub al-ayat wa al-suwar karya Jalaluddin Al-Suyuti. Dalam bidang hadis, Al-Durar Al-Mudi'ah fi Aqdi Ahli Al-Firqah Al-Mardiyah atau dikenali juga dengan Al-Aqidah Al-Safariniyah karya Syamsuddin Al-Safarini. Muhammad bin Ahmad dalam bidang akidah. Durar Al-Hukam fi Syam Durar Al-Ahkam karya Mulla Khusro Muhammad bin Faramus bin Ali. Dalam bidang fiqah, mazhab Hanafi dan seumpamanya. Oleh itu, penamaan tafsir ini turut mengikuti tradisi penamaan kitab-kitab ulama sebelumnya. Jadi, tafsir ini, tafsir Permata Nusantara, dalam bahasa Arabnya juga dipanggil dengan panggilan Durar Al-Arkabil Al-Hindi atau dengan nama ringkasnya Tafsir Al-Durar. Okey. Jadi saya rasa paragraf kedua ini adalah jawapan kepada soalan ikhwah pada pengajian pertama kita pada semalam hari Sabtu semalam yang menanyakan sebab di sebalik penamaan tafsir ini sebagai tafsir Permata Nusantara. Ya, saya masih ingat sekali itu soalannya tu. Dia cakap, ya Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan reason di sebalik penamaan tafsir ini sebagai tafsir Permata Nusantara secara gamblang. Aku ingat gamblang itulah. Okey dah. Jadi di sini dijelaskan secara gamblang, ya, secara jelas bahawa ada beberapa reason dan ini adalah reason yang pertama lah. Sebab kita berada di bumi Nusantara, ya, Melayu Nusantara, dan Melayu Nusantara itu memang kaya dengan kandungan mineralnya. Jadi kenapa kita ini Melayu Nusantara dijajah, ya, pada zaman dahulu karena dua hal. Banyak sebabnya. Antara sebabnya itu karena kita ini kaya dengan rempah ratus. Jadi mereka ini menjajah kita karena mereka nak rempah ratus kita itulah. Selain itu kita kaya dengan kandungan-kandungan mineral. Dan salah satu kekayaan bumi Nusantara yang tidak dapat dinafikan orang itu adalah khazanah batu-batu permatanya. Ada batu permata yang ada di bumi Melayu ini memang tak dijumpa dimanapun di belahan bumi Allah ini. Ke Arab ke Europe ke Amerika, memang tak jumpa. Dan saya memang termasuk pecinta batu lah. Ya, sebab itu adalah kearifan lokal, wisdom kita lah. Ya, khazanah Nusantara kita. Jadi kita kena menzahirkan, ya, apa kekayaan Nusantara kita. Jadi saya memang hafal jenis-jenis batu lah. Ya, macam batu rubi, ya, atau yang warna merah itu, yakut, ya, amethyst, ya, virus atau virus, ya. Dan saya boleh mengenal pasti yang mana jenis-jenis batu itu sebab memang ada kecintaan, suka dengan khazanah bumi atau kandungan mineral bumi Nusantara. Jadi itu reason pertama. Jadi nak mensahirkan bahwa bumi kita ini sebenarnya tidak miskin. Bumi kita ini adalah kaya, hanya saja menunggu tangan-tangan berhikmah, ya, untuk menguruskan kekayaan alam kita itu sehingga semuanya boleh mendapatkan manfaatnya sama rata. Kemudian reason kedua, dalam sekian banyak buku-buku turas, ya, ataupun buku-buku mode yang terbit,
Memang banyak yang banyak penulis yang menamakan bukunya dengan ad-durar, permata. Ad-durar jamak ya, plural, maksudnya permata-permata. Dia singularnya, mufradnya adalah durrah. Ya, durrah. Anak saya yang terakhir pun karena saya suka batu permata, dan dengan munasabah tafsir permata Nusantara ini, karena dia adalah boy, saya bagi nama dia Muhammad Durrah, Muhammad Permata. Jadi kadang kalau saya di rumah itu, kalau saya sampai, saya kadang panggil dia Durrah, atau saya panggil dia Permata, atau saya panggil dia dalam bahasa Bugis Permata, dalam bahasa Bugis Paromata. Muhammad Paromata. Ternyata dia paham, dia kadang badai meskipun masih kecil kan. Jadi di antara karya-karya klasik turas yang familiar, yang famous, yang membawa nama durar atau durrah dalam bidang tafsir, ini terkenal ya, Nazmud Durar fi Tanasubi al-Ayat al-Ayy wa Suwar. Ini karya Al-Biqai. Ini memang termasuk rujukan lah dalam bidang tafsir, khususnya untuk mengetahui pola binaan isi kandungan Al-Quran yang padu. Dan tadi Atika dah sebutkan satu persatu ya, nama-nama buku itu saya tak perlu sebutkan semua, saya hanya nak menyebutkan satu lagi, macam Imam As-Suyuti sendiri ya, sebab di Nusantara ini kita memang tahu sangat lah, famous sangat lah, Jalaluddin As-Suyuti ini ya, melalui tafsir ajaran lain. Jadi ada di atas sedikit Atika, dia ada nama buku dalam hadis ya, Ad-Durar Al-Muntasirah fil Ahadis Al-Mustahirah. Jadi dia mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur di kalangan orang ramai. Sama ada hadis masyhur itu sahih ke atau dhaif. Oke, ada masih banyak lagi lah, saya tak perlu bacakan satu persatu sebab Atika dah baca. Jadi ada dua reasonnya ya, saya ulang sekali. Reason pertama karena mengambil, nak mensahirkan kekayaan bumi Nusantara yang banyak mengandungi mineral, khususnya batu-batu permata. Yang kedua, mengikut kepada tradisi penulisan karya-karya muktabar ulama tersohor yang ada masanya menamakan buku-buku mereka dengan nama-nama ad-durar atau durrah. Oke, boleh lanjut. Sudah tentu Al-Quran tidak dapat dibandingkan nilainya dengan apa pun. Hanya sahaja diperlukan perkataan yang sesuai untuk menggambarkan nilai isi kandungannya. Gambaran itu pun sudah tentu belum menepati maksud yang sebenar 100%. Tetapi ianya sudah mendekati. Jadi mendekati itu pun sudah cukup. Walau tidak tepat 100%. Pada pandangan penulis, pengambilan perkataan permata Nusantara dalam menggambarkan isi kandungan Al-Quran dapat mendekatkan kefahaman tentang nilai Al-Quran kepada minda pembaca. Antara sifat Al-Quran seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran sendiri adalah pelita kehidupan yang memberi terang dalam gelap hidup manusia. Dengan Al-Quran, jalan hidup manusia menjadi terang. Kegelapan yang menutupi hati ditukar menjadi terang bersinar. Batu permata pun seperti itu. Sekiranya ia berada di tempat yang gelap, maka batu itu akan memberi terang dengan warnanya walau tidak sekuat cahaya lampu. Seperti mana batu permata menarik perhatian para peminatnya dengan kelebihan yang dimilikinya berbanding batu biasa seperti komposit mineral yang membentuk corak pemandangan yang indah pada batu akik, jalur emas pada batu fairuz, kejernihan batu delima dan serat emas dalam batu natural quartz. Al-Quran pun mempunyai nilai estetika yang tinggi yang menarik perhatian umat Islam, bahkan non-Muslim untuk mengetahuinya lebih mendalam. Pola binaan isi kandungan Al-Quran yang tersusun sangat sistematik. Pola binaan huruf Al-Quran, kalimat, jumlah, ayat dan tema-tema perbincangannya dengan kepelbagaian variasi
sungguh sangat menakjubkan dan mengandungi banyak makna. Daripada makna tersebut, terzahir hikmah dan pengajaran Al-Quran sebagai bekal dalam menjalani kehidupan itu. Semoga pendekatan seperti ini menambah kefahaman kita dan kecintaan kepada Al-Quran. Seperti itulah alasan di sebalik pengambilan tafsir Permata Nusantara sebagaimana terhadap buah tangan ini dalam bidang tafsir. Okey, jadi nama tafsir ini tafsir Permata Nusantara. Ya, bukanlah berarti bahwa Al-Quran itu apabila nak dibandingkan dengan permata sama nilai. Sudah tentu tidak ya, sudah tentu tidak. Al-Quran nilai dia memang tidak bersempadan, tidak dapat dimisalkan ya, tidak dapat dimisalkan atau tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa jua. Hanya sahaja ya macam ulama-ulama klasik yang memberikan nama bukunya dengan ad-durar ya, mereka menggunakan perkataan ad-durar hanya untuk menggambarkan saja. Walhal mereka tahu bahwa Al-Quran nilai dan isinya itu memang tak sebanding dengan apa-apa jua benda. Tetapi di dalam balaghah takrib al-ma'ani ila zihn itu adalah penting. Bagaimana mendekatkan makna itu kepada minda, bagaimana menjadikan minda itu mudah memahami, akhirnya dia memakai usul perbandingan. Jadi berdasarkan tradisional penulisan nama buku itu, tafsir Permata Nusantara pun mengambil alasan itu ya, hanya untuk just menggambarkan atau mendekatkan kefahaman kita tentang isi kandungan Al-Quran yang mempunyai nilai yang tinggi. Ya, di atas daripada batu mulia. Batu mulia betul mahal, tapi nak bandingkan Al-Quran tak ada apa-apanya. Ya, hanya just nak mendekatkan ya, sebagaimana kita menghargai batu permata, kita kena menghargai Al-Quran lebih lagi. Ya, kemudian daripada nature-nya mempunyai juga kemiripan lah, tapi sudah tentu tak sama lah. Ya, macam batu permata, kalau kau ada batu permata, kau masuk dalam bilik yang gelap, bilik yang gelap itu pasti bersinar dan berterang kan. Paling tidak ada bias warnanya lah ya, yang boleh mengusir kegelapan dan ketakutannya di bilik yang gelap. Okey. Macam kalau kita khususnya batu rubi yang ada, kalau kita bagi dia cahaya memang langsung akan nampak lukisan atau gambar ilustrasi bentuk bintang ya yang ada di atas batu rubi itu. Jadi Al-Quran pun macam tu ya, lebih lagi lah ya, sebab cahaya Al-Quran ini betul-betul menerangi kita punya hati, betul-betul menerangi kita punya jalan hidup, ya, membeza antara yang hak dan yang batil. Dalam Al-Quran dikatakan wa atainahul injil fihi hudan wa nur, dan kami berikan Injil itu kepada kaum Bani Israel sebagai petunjuk ya dan cahaya. Kalau Injil sahaja ya sebagai petunjuk dan cahaya kepada Bani Israel, apatah lagi Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dia musaddiqan lima baina yadayh. Ini keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Dia mengawal kitab-kitab lain. Dia membenarkan isi kandungan kitab lain. Jadi kalaulah Al-Quran menyatakan bahwa Injil itu punya cahaya, apatah lagi cahaya Al-Quran. Ya, dengan sifat kawalan yang dimiliki Al-Quran yang mengawal semua isi kandungan kitab-kitab terdahulu.
Okey. Ya. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Jadi dalam Al-Quran itu ada bayan, ada penjelasan mengenai perkara-perkara yang dipersengketakan oleh umat manusia atau umat beragama sepanjang sejarah. Macamlah Nabi Ibrahim ini apakah ia beragamakan Yahudi atau Nasrani atau Islam? Dalam Al-Quran dijelaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya, orang Yahudi cakap, Nabi Ibrahim itu Yahudi lah. Dia mati dengan syahadat Yahudi. Orang Nasrani cakap, oh tak betul itu. Ya, Nabi Ibrahim itu mati dengan syahadat Nasrani. Akhirnya Al-Quran turun. Kau semua itu silap. Tadi yang betul. Yang betul itu makana Ibrahimu Yahudiyan wa Nasraniyan. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, walakin hanifan, tetapi agama yang hanif, agama yang lurus, musliman, muslim kepada Allah. Ya. Sama juga Nabi Yakub. Kaum Yahudi cakap, Yakub itu Yahudi lah. Dia mati bersyahadatkan syahadat Yahudi. Orang Nasrani cakap, tak betul lah kau Yahudi, yang betul kami lah. Yakub itu mati dalam keadaan bersyahadatkan syahadat Nasrani. Al-Quran turun menjelaskan hakikat yang sebenar. Apa cakap Al-Quran? Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaquban maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi Al-Quran mengatakan, wahai Yahudi, wahai Nasrani, apakah engkau ada ketika Nabi Yakub berdepan dengan sakaratul maut? Sudah tentu mereka tidak ada kan? Apakah engkau tahu ketika Yakub itu berdepan dengan sakaratul maut, dia berwasiat kepada anaknya. Apa dia cakap? Ma ta'budun min ba'di, wahai anak-anakku, kalau aku dah mati, apa agaknya yang akan engkau sembah selepas aku? Qalu, apa jawab anak-anaknya? Na'budu ilahak, kami akan menyembut Tuhan engkau. Wa ilaha abaik, Tuhan bapa-bapa engkau, moyang engkau. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, itu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail atau Ishaq. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslim, kami ini muslim. Jadi kita samalah, jadi mereka itu adalah muslim semua, macam kita lah. Satu lagi saya berikan contoh, di dalam Al-Quran ada anggapannya daripada kaum Yahudi bahawa kalau moyang mereka itu orangnya baik, maka kebaikannya itu akan turun-temurun kepada cucu-cucunya. Itu tak betul. Al-Quran cakap wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi keburukan moyang tak akan turun kepada kita. Kebaikan moyang tidak turun kepada kita. Kita akan dihisab dengan amal kita, bukan amal moyang kita. Jadi Al-Quran itu memang banyak menyelesaikan perkara-perkara keagamaan yang dipersengketakan oleh umat beragama, ya. Ya. Okey, boleh lanjut. Seterusnya, apakah metod tafsir yang dikembangkan dalam penulisan tafsir ini? Penulis percaya bahawa sebaik-baik makna yang terzahir daripada Al-Quran adalah makna yang tersirat di sebalik pola binaan ayat Al-Quran. Setiap isi kandungan Al-Quran sama ada binaan huruf, kalimat, jumlah, ayat dan tema mempunyai pola tersendiri yang sistematik, dan pola ini mengandungi makna. Pentafsiran yang mengikut kehendak pola binaan ayat Al-Quran adalah terselamat dan lebih mendekati makna yang sebenar. Inilah yang dikenali dalam ilmu Al-Quran dan balaghah dengan nama
Nazmun Al-Quran yang teorinya telah disusun oleh Abdul Al-Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Dalail Al-Ijaz. Adapun penjelasan lebih terperinci mengenai pola binaan isi kandungan Al-Quran boleh didapati dalam buku penulis Seni Tafsir Al-Quran Merungkai Mukjizat Pola Binaan Isi Kandungan Al-Quran yang diterbitkan penerbit Usim Press tahun 2000. Hampir semua tafsir, jika tidak semuanya, mengambil kira pola binaan isi kandungan Al-Quran sebelum menzahirkan pentafsirannya. Hanya sahaja ada di antara mereka yang menjadikan pola binaan ini sebagai tumpuan utama dan memberikan perhatian yang lebih apabila menzahirkan sesuatu makna seperti Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf. Baik. Fakhruddin Al-Razi dalam Al-Tafsir Al-Kabir, Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwar Al-Tanzil, Abu Su'ud Al-Fandi dalam tafsirnya Al-Irsyad dan Ibnu Ashur dalam kitabnya Al-Tahrir wa Al-Tanwir. Inilah legasi tafsir yang dijaga dan diambil kira oleh tafsir Permata Nusantara dalam menuangkan makna-makna tafsir. Oleh itu, penulis selalunya bertanya sebelum memulakan pentafsiran, apakah pola binaan yang mendasari penyusunan ayat ini? Pertanyaan yang kurang lebih sama juga dinyatakan untuk mengetahui makna tersirat di sebalik pola binaan huruf, jumlah, kalimat dan ayat Al-Quran. Di sinilah penulis memulakan huraian secara panjang dan terperinci mengenai maksud ayat dengan mengambil kira aspek bahasa Al-Quran dan ilmu balaghah. Ya, jadi ini adalah metode pertama. Jadi reason atau sebab di sebalik pengambilan nama Tafsir Permata Nusantara itu saya rasa dah dirungkai, dah dijelaskan secara gamblang. Yang ini pula, ini metode pertama saya lah. Jadi Tafsir Permata Nusantara mengambil kira pola ya, sebab Al-Quran itu punya pola ya. Dan pola binaan Al-Quran itu bukan hanya satu, banyak sangat sekali polanya, dan itu sudah dikenal pasti oleh para ulama tafsir atau ahli balaghah ya, dan sudah dituangkan dalam penulisan mereka, dan buku mereka adalah rujukan-rujukan kami lah. Jadi setiap isi kandungan Al-Quran itu mempunyai pola binaan ya. Macam huruf dia ada pola binaannya sendiri, macam kalimat ada pola binaannya sendiri, macam jumlah Al-Quran punya pola binaan sendiri, macam ayat Al-Quran punya pola binaan sendiri, macam tema Al-Quran punya pola binaan sendiri, macam surah Al-Quran punya pola binaan sendiri, hinggalah terbentuk Al-Quran yang padu macam tu. Jadi Tafsir Permata Nusantara sebelum memulakan tafsir, apa yang dia akan buat, dia akan mengenal pasti dulu macam mana pola binaan ayat ini, macam mana pola binaan huruf ini, macam mana pola binaan kalimat ini, macam mana pola binaan jumlah ini, macam mana pola binaan tema Al-Quran ini, macam mana pola binaan surah ini. Apabila Tafsir Permata Nusantara sudah mengenal pasti pola-pola itu, barulah ia mensahihkan kefahamannya ya, dengan mengambil kira juga kefahaman daripada ahli tafsir terkemuka yang sedia ada. Jadi pola penulisan tafsir semacam ini bukanlah pola penafsiran yang baru. Benda ini memang sudah eksis lah, sudah diambil kira oleh ahli-ahli tafsir muktabar. Jadi macam As-Zamakhsyari, Ar-Razi, Ibnu Ashur, Al-Baidawi, itu semua rujukan Tafsir Permata Nusantara yang utamalah ya, dalam
mengambil kira pola binaan isi kandungan Al-Quran. Ya. Jadi sebenarnya dalam ilmu balaga atau ilmu studi Al-Quran, ya, mengambil kira pola binaan isi kandungan Al-Quran ini dikenali, sudah saya sebutkan pada pengajian kita semalam, itu dikenali dalam ilmu tersebut sebagai nazmul Quran, ya. Jadi penyusunan isi kandungan Al-Quran secara sistematik dengan pola-pola yang sedia ada, ya. Dan ilmu itu diperkenalkan. Sebenarnya ilmu itu sudah ada sejak lama lagi. Al-Jahiz pun sudah, yang lebih awal daripada Al-Jurjani pun sudah membincangkan perkara ini. Ya, hanya saja secara sistematiknya ilmu ini dikembangkan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani dalam kitabnya Dalal Ijaz. Jadi Abdul Qahir Al-Jurjani ini kalau dalam bahasa mudanya lah, dia adalah bapaknya teori Nazmul Quran. Ya, jadi penulis pada masa menyelesaikan tesis PhD yang kebetulan memang menulis tentang pola binaan isi kandungan Al-Quran berdasarkan tafsir Abu Su'ud. Memang banyak merujuklah kitabnya Abdul Qahir Al-Jurjani ini. Oke, boleh, Indah. Baik, walaupun demikian, penulis juga mengambil kira aspek lain, iaitu kaitan ayat yang ditafsirkan dengan situasi semasa. Aspek ini perlu diambil kira dalam pentafsiran supaya pentafsiran tidak kaku dan membosankan. Aspek inilah yang menjadikan pentafsiran terasa hidup dan menampakkan kedekatan Al-Quran dengan kehidupan manusia dalam semua aspek. Cara tafsir seperti ini dikenali dengan ittijah al-ijtima'i al-islahi seperti Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar dan dalam tafsir Fi Zilal Al-Quran. Legasi tafsir ini turut dijaga dan diambil kira oleh tafsir Permata Nusantara kerana ia turut menzahirkan aspek antropologi Al-Quran yang banyak merungkai tentang hakikat manusia yang sebenar, peran dan kedudukannya di muka bumi ini. Oleh itu, penulis selalu bertanya, apakah kaitan ayat ini dengan situasi semasa? Daripada sinilah penulis mengaitkan Al-Quran dengan situasi semasa. Penulis percaya bahawa kerosakan dalam semua aspek kehidupan, termasuk masalah akhlak, pendidikan, sosial, budaya, politik dan sebagainya, ubatnya adalah Al-Quran. Ya, ini adalah metode kedua. Sebab Al-Quran itu kan diturunkan untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Itu adalah matlamat utama di sebalik penurunan Al-Quran. Bukan hanya sekadar dibaca dan dipahami, tapi diamalkan. Jadi metode kedua ini selalunya, ya, tafsir Permata Nusantara bertanya, agak-agak apa ya kaitannya ayat ini dengan situasi semasa kita? Ya, kalau tafsir Permata Nusantara berjaya mengaitkan situasi semasa, maka tafsir Permata Nusantara akan menghuraikan isi kandungan ayat itu berdasarkan dengan kesesuaiannya dengan situasi semasa. Tafsir Permata Nusantara awal-awal lagi akan merujuk buku-buku tafsir yang memang dikenali pasti. Jadi kami sebagai pelajar tafsir, kami memang sudah didedahkan ketika kami dulu di Azhar bahwa tafsir Al-Manar, ya, karya Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridha, dan tafsirnya Syekh Qutb Fi Zilal Quran adalah tafsir yang mencuba merungkai masalah-masalah umat, yang mencuba mengaitkan Al-Quran dengan situasi semasa supaya Al-Quran boleh dijadikan sebagai garis panduan
dalam menyelesaikan apa-apa jua masalah kehidupan, apakah itu politik, apakah itu pendidikan, apakah itu sosial budaya dan lain-lainnya lagi lah. Tetapi ada masanya saya tak menjumpai apa-apa dalam tafsir, kedua tafsir itu. Jadi kalau saya tak menjumpai, saya cuba sendiri yang tafsir Permata Susana sendiri yang mencoba untuk mengaitkan ayat itu. Ya, ada masanya memang boleh dikaitkan, ada masanya tak ada kaitannya lah dengan situasi semasa. Ya, jadi macam itulah. Jadi corak atau metode tafsir semacam ini bukanlah benda yang baru. Ia hanyalah melanjutkan saja legasi tafsir atau tradisi tafsir yang telah ditunjukkan oleh tafsir-tafsir pendahulunya ya. Ya, jadi saya galakkan kepada ikhwah yang mahu mengetahui kaitan Al-Quran dengan isu-isu semasa untuk merujuk tafsir Al-Manar dengan tafsir Fizar Quran, tambah lagi tafsir Permata Nusantara. Ya, insya-Allah. Oke. Boleh lanjut. Okey. Penulis turut mengambil berat intipati perbincangan setiap surah Al-Quran dalam memulakan pentafsiran. Sejak istilah ilmu syariah ini menjadi popular di tangan Al-Shatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat, istilah maqasid ini pun turut popular di tangan ulama tafsir dengan istilah lain pula, iaitu maqasid Al-Quran dan maqasid surah. Menurut Sa'id Al-Nursi dalam kitabnya Isharat Al-Ijaz fi Mazani Al-Ijaz, maqasid utama penurunan Al-Quran terhimpun pada 4 perkara, iaitu menjelaskan perkara yang berkaitan ketuhanan, at-tauhid, kenabian, an-nubuwah, kebangkitan, al-hasyar dan keadilan, al-adalah. Oleh itu, terdapat genre tafsir yang dikenali dengan al-tafsir al-Maqasidi seperti tafsir Ibnu Ashur dan tafsir Al-Munir. Genre tafsir seperti ini mengambil berat perkara maqasid Al-Quran dalam memberikan sebarang pentafsiran. Surah-surah Al-Quran turut mempunyai maqasid dan intipati perbincangan. Sebagai contoh, intipati perbincangan surah Al-Nisa menurut Profesor Dr. Ibrahim Khalifah adalah keadilan. Kesemua ayat dalam surah ini dapat dikaitkan dengan keadilan. Kesan kefahaman intipati perbincangan setiap surah kepada kerak kerja tafsir turut terselah dalam tafsir Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini Al-Siraj Al-Munir. Perkara yang paling ketara dalam tafsir Syekh Al-Khatib adalah tafsir basmalah. Setiap basmalah yang ada pada awal surah ditafsirkan dengan tafsir yang pelbagai tertakluk kepada intipati perbincangan surah yang ditafsirkan. Oleh itu, tafsir basmalah pada surah Al-Fatihah berbeza tafsirannya dengan tafsir basmalah pada surah Al-Baqarah dan begitu juga basmalah pada surah-surah lain. Sebagai contoh, tafsir basmalah dalam surah Al-Fatihah tertakluk kepada intipati perbincangan surah Al-Fatihah sendiri. Syekh Al-Khatib berkata, Ya, Bismillahi Al-Malik Al-A'zam. Malik mulukil ladzi la tu'badu la na'budu illa iyyah ar-Rahman alladzi amma bini'matai ijadihi wa bayanihi jami'a khalqihi ya asfalihi wa a'lah adnahu aqsah ar-Rahim alladzi khassa min bainihim ahla wuddihi biridahu. Ya. Sudah? Atika? baik, menurut Inayat Al-Rahman dan Janice Han,
Tafsir Syekh Al-Khatib Al-Syartibi ini berdasarkan kepada intipati perbincangan surah Al-Fatihah yang bertujuan untuk mengukuhkan tauhid dengan mendedahkan nama-nama Allah dan sifatnya melalui ayat Alhamdulillah dan seterusnya. Selain itu, surah Al-Fatihah juga mengandungi perbincangan mengenai usul tauhid seperti kenabian dan iman kepada akhirat. Kemudian surah ini turut menyebutkan 3 kumpulan manusia, iaitu kumpulan manusia yang diredai Allah dan dikurniakan nikmat yang melimpah ruah baik di dunia maupun di akhirat. Kumpulan manusia yang dimurkai Allah dan kumpulan manusia yang terpesong jauh daripada jalan hidup yang benar. Berdasarkan kaedah tersebut, sudah tentu tafsir basmalah pada surah Al-Fatihah berbeza dengan tafsir basmalah pada surah-surah lain, seperti tafsir basmalah pada surah Yusuf berikut ini. Okey, saya baca ini Atika, Arabnya, kemudian Atika baca terjemahannya ya. Bismillahi allazi wasi'a kulla syai'in qudratan wa ilman ar-rahmani li jami'i khalqihi al-mubin lahum tariqal huda ar-rahim allazi khassa hizbahu bil ib'adi an mawatini ar-radi. Ya. Baik, bismillah bermaksud dengan menyebut nama Allah yang kudrat dan ilmunya melingkungi segala urusan. Ar-Rahman bermaksud Allah yang mengasihi semua makhluknya dan menjelaskan kepada mereka jalan untuk memperolehi hidayahnya. Ar-Rahim bermaksud Allah yang memberikan peruntukan secara khas kepada hamba-hambanya yang terpilih berupa jaminan keselamatan yang dijauhkan daripada keburukan. Menurut Inayat Ar-Rahman dan Janis Han, tafsir Syekh Al-Khatib terhadap basmalah pada surah Yusuf adalah sedemikian berdasarkan intipati perbincangan surah Yusuf yang mendedahkan bahawa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu termasuk ilmu ghaib dan tidak ada sesiapa pun yang mengetahui perkara ghaib ini kecuali hamba-hambanya yang terpilih, yang dekat dan didekatkan kepada Allah. Seterusnya, surah Yusuf turut menjelaskan bahawa Allah jua yang mengatur dan menentukan segala perkara yang berlaku di alam ini. Surah Yusuf juga menjelaskan sifat jujur dan amanah Nabi-Nabi Allah. Surah ini turut menghibur Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub daripada musibah yang menimpa mereka. Okey, boleh tambah lagi satu paragraf, Atika? Penulis tafsir Permata Nusantara pun turut mengambil berat intipati perbincangan setiap surah sebelum memulakan tafsir basmalah pada setiap surah. Oleh itu, tafsir basmalah pada setiap surah akan didapati berbeza tertakluk kepada intipati perbincangan setiap surah seperti mana yang difahami oleh penulis. Selain itu, penulis akan menyebutkan awal-awal lagi intipati perbincangan setiap ayat atau kumpulan ayat sebelum memulakan pentafsiran. Ya, jadi panjang Atika ya. Jadi metode ketiga ini berkaitan dengan maqasid Al-Quran, maqasid surah, maqasid ayat. Jadi tafsir Permata Nusantara sebelum memulakan pentafsirannya, ia akan mengambil kira dulu. Macam surah Al-Fatihah yang akan kita bahaskan pada minggu hadapan. Tafsir Permata Nusantara akan bertanya, apa ya agak-agaknya isi matlamat utama di sebalik penurunan surah Al-Fatihah ini. Perkara ini sudah dibincangkan oleh ahli-ahli tafsir muktabar sebelumnya lah. Ya, macam At-Tahrir wa Tanwir ya, memang ada. Macam tafsirnya Wahbah Suhaidi, At-Tafsir Munir, At-Tafsir Wasid, itu semuanya benda itu sudah dijelaskan. Jadi penulis hanya merujuk saja. Tetapi apabila
penulis ada kefahaman sendiri berkaitan dengan intipati penurunan di sebalik satu surah yang tak dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir sebelumnya, penulis menambahkan ya. Tapi penulis awal-awal lagi merujuk terlebih dahulu tafsir-tafsir muktabar yang telah menyebutkan atau mendedahkan intipati perbincangan setiap surah. Dan tafsir Asy-Syarbini, Syekh Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini orang Mesir ini dalam kitabnya Sirajul Munir, dia juga mengambil kira intipati perbincangan setiap surah. Justru pentafsiran yang beliau Al-Khatib Asy-Syarbini yang beliau berikan kepada basmalah, sebagai contoh basmalah pada surah Al-Fatihah itu tidak sama dengan tafsiran basmalah pada surah Al-Baqarah dan pada surah-surah lain. Sebab itu bergantung kepada isi kandungan setiap surah. Jadi tafsir basmalah yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini adalah disesuaikan dengan isi kandungan surah itu. Jadi tafsir Permata Nusantara mengikuti jejak tafsir Syekh Asy-Syarbini. Jadi apabila nanti ikhwah-ikhwah merujuk tafsir Permata Nusantara, insya-Allah ikhwah akan menemukan tafsir basmalah pada surah Al-Fatihah itu tidak sama dengan tafsir basmalah pada surah Al-Baqarah. Sebab ia mengambil kira intipati perbincangan surah Al-Baqarah. Jadi sebenarnya yang famous ya dalam dunia Melayu kita lah maqasid syariah kan. Memang kalau anak usim, pelajar usim ditanya apa itu maqasid syariah, memang dia dah hafaz dah, di luar minda dah. Ya Ustaz, maqasid syariah itu ya syariat diturunkan untuk menjaga kita punya nyawa, menjaga kita punya agama, menjaga kita punya akal, menjaga kita punya nasab, menjaga kita punya harta, menjaga kita, memang dia hafaz luar kepala dah. Tapi coba tanya dia, apa agak-agaknya maqasid Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan purpose-nya apa? Oh, baru dia beragak-agak itu. Keberangkaliannya Ustaz macam ni. Sebab maqasid Al-Quran ini antara satu ulama dengan ulama berbeza pandangan lah sesuai dengan ijtihad masing-masing. Macam Said Nursi, bagi Ustaz Said Nursi ada 4 lah. Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan 4 perkara utama, yaitu tentang perkara tauhid, yang kedua perkara kenabian, yang ketiga perkara hari kebangkitan dan berkumpulnya kita di padang mahsyar untuk dihisab, dan perkara keadilan. 4 lah topik utama Al-Quran itu. Tapi kalau kita tanya Ibnu Asyur pula cakap lain. Apatah lagi kalau kita nak tengokkan intipati perbincangan setiap surah itu lebih mendalam lagi. Jadi tafsir Permata Nusantara itu mengambil kira semua aspek ini. Tadi Atika ada menyebutkan bahwa Profesor Dr. Ibrahim Khalifah, ini tok guru saya lah, tok guru tafsir saya. Dia adalah penyelia saya yang di peringkat master ya. Yang semalam saya cakap dia itu buta, tapi hatinya tak buta. Yang hafaz semua isi kandungan kitab yang dia baca, dan dia tahu di mana tempat-tempatnya ya. Jadi beliau ada tulisannya berkaitan dengan intipati perbincangan surah An-Nisa. Dia cakap intipati perbincangan surah An-Nisa ini banyak sangat ya. Banyak, tetapi intipat yang terutama, ya tumpuan utama perbincangan surah Fatihah An-Nisa adalah keadilan. Jadi apa-apa jua ayat dalam surah An-Nisa itu semuanya boleh dikaitkan dengan keadilan. Itu dia. Jadi saya rasa cukup itu penjelasannya dalam metode ketiga ini. Lanjut ke metode berikutnya. Baik, seterusnya, kesemua perkara tersebut memberi banyak ruang kepada penulis untuk menuangkan makna-makna tafsir dalam penulisan. Oleh itu, penulis awal-awal menyatakan kefahamannya tentang isi kandungan ayat dengan mengambil kira
kesemua aspek tersebut. Kemudian penulis mencari sokongan pandangan daripada ulama tafsir. Pengetahuan penulis tentang kelebihan dan keistimewaan setiap tafsir memudahkan penulis mengenal pasti tafsir yang sesuai untuk dirujuk dalam sesuatu masalah. Sebagai contoh, penulis merujuk tafsir Fakhruddin Al-Razi apabila mahu mengetahui munasabah ayat. Penulis turut merujuk tafsir Ibnu Katsir sekiranya penulis memerlukan penjelasan mengenai keterkaitan ayat dengan riwayat tafsir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Penulis merujuk tafsir Al-Kashaf, tafsir Ibnu Ashur dan seumpamanya sekiranya penulis mahukan maksud ayat yang didedahkan berdasarkan aspek bahasa Al-Quran dan tata bahasanya. Penguasaan terhadap keistimewaan dan kelebihan setiap tafsir Al-Quran adalah sangat penting diambil kira dalam menulis tafsir. Kegagalan mengenal pasti keistimewaan setiap tafsir akan membuat tenat penulis tafsir kerana ia terpaksa merujuk banyak kitab tafsir hanya untuk menyelesaikan satu perkara tafsir. Ya, jadi ini kena diambil kira. Jadi penulis memang tak berani menulis tafsir Permata Nusantara ini kecuali apabila penulis dah agak-agak mengetahui semua keistimewaan kitab tafsir muktabar. Supaya memudahkan kita untuk melakukan penulisan. Okey, lanjut Atika. Pada peringkat sebab nuzul ayat, penulis mengambil berat kesahihan riwayat yang menyatakan sebab nuzul sesuatu ayat. Sudah diketahui bahawa tidak semua riwayat sebab nuzul ayat yang dikembalikan periwayatannya kepada Ibnu Abbas adalah sahih. Justru, banyak di antaranya adalah pandangan tafsir Ibnu Abbas dan bukannya riwayat sebab nuzul ayat. Tafsir Ibnu Katsir banyak membantu penulis dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini kerana Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada masanya menyebutkan darjat riwayat yang dikaitkan dengan sebab nuzul ayat sama ada sahih atau tidak. Okey, jadi ini berkaitan dengan aspek sebab nuzulnya. Okey, lanjut Atika. Kita habiskan ya. Enggak sedikit. Munasabah ayat amat penting diambil kira untuk mengetahui pertalian makna dan penceritaan ayat atau kumpulan satu sama lain. Pengetahuan mengenai munasabah ayat banyak membantu pentafsiran dan menjaga keutuhan dan perpaduan makna yang terzahir melalui tafsir. Menurut Al-Zarkashi, dalam kitabnya Al-Burhan, ilmu munasabah menjadikan keseluruhan bahagian ayat saling terkait satu sama lain dalam perpaduan yang harmoni. Tafsir Fakhruddin Al-Razi banyak membantu penulis dalam hal ini. Walaupun demikian, penulis ada masanya merujuk tafsir Ibnu Ashur dan tafsir Al-Bikai sekiranya penulis memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang sesuatu munasabah atau munasabah yang disebutkan Al-Razi tidak memenuhi hasrat tafsir yang dimahukan penulis. Okey, jadi yang patut diambil kira juga munasabah ya. Munasabah ayat yang kita tafsirkan dengan ayat sebelumnya. Sebab menurut Ar-Razi bahawa ilmu munasabah itu adalah ilmu jalil, ilmu yang mulia. Kebanyakan makna-makna tafsir tersahir atau lahir melalui kepahaman kita tentang munasabah ayat itu. Lanjut Atika. Seterusnya, penulis juga ada masanya menyebutkan sektor-sektor akidah sekiranya ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan ilmu kalam atau isi kandungan ayat tersebut dilihat sebagai dalil kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mematahkan pandangan songsong Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan seumpama mereka. Walaupun demikian,
penulis tidak menghurai perbincangan seperti ini dengan panjang lebar. Cukuplah bagi pembaca budiman dalam perkara ini mengetahui pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dan kefahaman mereka terhadap isi kandungan suatu ayat atau kumpulan ayat dalam mematahkan pandangan sesat sekte-sekte akidah yang lain. Ya, jadi jangan risau ya. Tafsir Permata Nusantara ini macam akidah tadi saya buka adalah tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukanlah tafsirnya Mu'tazilah, bukan tafsir Jabariyah, bukanlah tafsir bid'ah. Nah, jadi apabila ada ayat-ayat akidah, maka tafsir Permata Nusantara langsung mensahirkan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekiranya ada pandangan songsang daripada kumpulan lain, mazhab lain, penulis menyebutkan, tapi dengan singkat dan langsung menyebutkan apa jawaban atau bantahan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini penulis banyak merujuk tafsirnya Al-Maturidi ya, Syekh Imam Al-Maturidi dan seterusnya lah. Oke, lanjut Atika. Tafsir Permata Nusantara turut menyebutkan perkara fiqah sekiranya ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan fiqah. Metod penulis adalah menyebutkan kesemua pandangan fiqah keempat-empat mazhab fiqah muktabar iaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali tanpa membuat sebarang tarjih. Walaupun demikian, penulis akan menyebutkan pandangan fiqah mazhab Syafi'i beserta dalilnya dengan merujuk kitab-kitab fiqah muktabar, mazhab fiqah. Penulis akan menyebutkan pandangan fiqah mazhab Syafi'i beserta dalilnya dengan merujuk kitab-kitab fiqah muktabar mazhab Syafi'i selain merujuk kitab Ahkam Al-Quran yang bermazhab Syafi'i. Manakala pandangan mazhab fiqah selain mazhab Syafi'i disebutkan secara am sahaja tanpa menyebutkan dalil mereka. Di sini penulis meraihkan mazhab majoriti umat Islam di Nusantara yang bermazhab Syafi'i. Jadi pembaca yang budiman jangan risau, tafsir ini tafsir Syafi'i ya. Ya, jadi penulis meraihkan ya majoriti mazhab masyarakat Nusantara ini yang bermasyarakat mazhab Syafi'i. Jadi penulis kalau ayat itu berkaitan dengan ayat ahkam, ayat hukum hakam, maka penulis akan menyebutkan pandangan keempat-empat mazhab ini secara singkat. Barulah penulis akan menyebutkan pandangan Imam Syafi'i dengannya secara detail. Hanya nak meraihkan ya mazhab Syafi'i yang diikuti oleh majoriti masyarakat Nusantara. Okey, lanjut. Tafsir Permata Nusantara turut mengambil berat perkara qiraat. Namun, penulis hanya menyebutkan qiraat yang mutawatir dan mengabaikan qiraat di luar yang mutawatir. Walaupun demikian, penulis bukan hanya menyebutkan qiraat tetapi juga menampakkan perbezaan makna yang terhasil daripada perbezaan qiraat. Penulis ada ketikanya memilih qiraat yang lebih sesuai dengan maksud ayat berdasarkan kefahaman tentang pola binaan ayat. Majoriti ahli tafsir yang menyebutkan qiraat dalam tafsir mereka tidak menyebutkan kesan perbezaan qiraat tersebut terhadap makna dan maksud ayat. Penulis banyak dibantu dalam hal ini oleh tafsir Abu Su'ud Afendi yang banyak menunjukkan kesan perbezaan qiraat ayat terhadap makna berdasarkan kefahamannya terhadap pola binaan ayat. Penulis merujuk dalam perkara ini kitab Ma'ani Al-Qiraat karya Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari dan kitab Hujjat Al-Qiraat karya Ibnu Zanjalah, Abu Zur'ah, Abdurrahman bin Muhammad. Okey. Di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah sudah ditubuhkan ya program qiraat. Ya, dan sudah diluluskan oleh sudah diluluskan oleh MQA dan memang sudah ada batch-nya ya. Batch pertamanya SEM inilah, SEM yang lepas kalau tak silap. Jadi memang sudah, jadi ini meraihkan geng-geng qiraat lah. Ya, hanya saja keistimewaannya tafsir Permata Nusantara ini dia akan menjelaskan perbezaan makna yang tersahir
daripada perbezaan qiraat itulah. Okey? Ya. Lanjut Atika. Okey, penulis turut menyempurnakan penulisan tafsir ini dengan mengetengahkan tafsiran saintifik atau yang lebih dikenali akhir-akhir ini dengan tafsir al-ilmi. Sekiranya penulis mendapati isyarat-isyarat saintifik daripada ayat yang mahu ditafsirkan. Walau bagaimanapun, penulis tetap berhati-hati dalam menghurai perkara ini dan sentiasa berpegang kepada kaedah yang dimuktamadkan ulama dalam menyerajui tafsir semacam ini. Kaedah tersebut dapat dilihat dalam buku penulis Tafsir Saintifik Al-Quran, Penerokaan Sains yang diintegrasikan dengan Wahyu, terbitan USIM Press tahun 2019. Sekiranya penulis mendapati sebarang tafsir saintifik yang dinyatakan oleh mana-mana ulama ataupun ahli akademik yang bercanggah dengan maksud ayat yang sebenar, maka penulis akan mengkritik tafsiran tersebut berdasarkan kefahaman terhadap pola binaan ayat yang ditafsirkan. Ya, jadi ini juga meraikan genre tafsir yang sekarang banyak diminati oleh ahli akademik ya. Tafsir saintifik Al-Quran, tapi di sini tafsir Permata Nusantara dia mengaitkan dirinya dengan kaedah tafsir semacam ini. Sebab ulama kita dah menyebutkan kaedah apabila nak menerajui tafsir saintifik akan ikut kaedah sebiji macam ni. Dan kaedah itu pun penulis sudah sebutkan panjang lebar dalam buku penulis yang terbit di USIM Press ya. Tafsir Saintifik Al-Quran. Okey, lanjut. Ini mungkin terakhir ya. Okey, baik. Penulis turut menyedari bahawa Al-Quran mempunyai data tersendiri yang disusun mengikut makna yang mahu dizahirkan. Pada pandangan penulis, Al-Quran adalah kitab yang mengandungi data besar. Terdapat banyak angka dalam Al-Quran yang perlu kepada analisis dan huraian maksud di sebalik angka tersebut. Angka di sini bukanlah nombor ayat, melainkan angka pengulangan sebahagian kalimat yang tersurat dalam mushaf. Sebagai contoh, lafaz jalalah Allah dalam Al-Ta'awud adalah lebih banyak disebutkan berbanding sifatnya, seperti Ar-Rahman dan Al-Rabb. Dalam Al-Quran ini akan dianalisis dan dihuraikan penjelasannya berdasarkan kefahaman yang dikurniakan kepada penulis. Di sini penulis banyak dibantu oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi' melalui kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufaras li Alfaz Al-Quran. Okey, cuba tengok Atika, tinggal sedikit ke atau masih banyak? Ya? Masih banyak ke atau tinggal sedikit metode? Masih banyak lagi, Doktor. Okey, saya rasa kita cukupkannya sebab waktu kita memang hanya 1 jam sahaja ya. Jadi saya buka pertanyaan 2 saja. Doktor tiada soalan daripada penonton. Okey, alhamdulillah. Maknanya soalannya itu boleh disimpan untuk minggu hadapan ya, khusus untuk metod ya sebab belum selesai. Alhamdulillah, Hamidah Yaakob dia cakap alhamdulillah, Ustaz masih ingat soalan saya. Ingatlah. Aku bawa tidur. Dalam tidur aku jawab muka punya soalan Hamidah. Gurau je. Nur Sabrina pula, Masya Allah pun alhamdulillah. Terima kasih atas feedbacknya yang membuat saya semangat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semua feedbacknya yang menyenangkan hati kami lah di studio ini. Okey, saya rasa setakat itu saja berkaitan dengan metode tafsir Permata Nusantara yang belum selesai. Minggu hadapan kita akan kita akan selesaikan dan kita akan lanjut kepada perbahasan lain pula ya. Baik. Untuk semua penonton, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama insya-Allah. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada panel kita Dr. Widos dan jurubahasa isyarat kita untuk sesi perkongsian pada hari ini. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
I love you Hafiz. Hebat. Alhamdulillah. Terima kasih Oke, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.